النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام. شؤون الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. Apa dah? Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala radhiyallahu anhu. Dan kata Syekh Sya'rani situ. Fa'ilatun kata Syekh Sya'rani radhiyallahu an, ketahui olehmu bahawasanya hukum segala yang dijadikan itu hukum tanah yang dikeluar digaulkan daripada segala warnanya dan rasa dan bau dan ringan dan berat dan manis dan pahit dan masin dan murah dan kikir dan berani dan takut. Dan kerana inilah diperintahkan atas mereka itu padahal dengan segi kira tanah kira tanah itu, maka tiadalah engkau lihat akan dia dalam keadaan iaitu daripada dalam anak Adam, kerana bahawasanya tanah itu apabila digaulkan maka jadilah ia satu, tiada keluar ia daripada demikian itu melainkan segala nabi alaihi salatu wassalam, maka bahawasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyucikan bagi mereka itu kerana telah dahulu inayahnya, tiada kerana amal yang diamalkan mereka itu kan dia, tetapi semata-mata dengan disucikan. Adapun yang lain daripada mereka itu maka atas sifat yang demikian itu tanah, sekali diperoleh salah satu mereka itu murah, dan sekali kikir, dan sekali berani, dan sekali takut, dan segala taat dan segala maksiat. Demikianlah halnya. Allah disambungkan daripada matan dulu. Arada an yu'jizaka min kulli syai'in hatta la yushrika anhu syai'. Jadi maknanya insan itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, asal kejadian ialah daripada tanah. Bila tanah dia berbagai-bagai sifat, ada yang bau begitu, ada yang rasa dia begitu, ada warna dia yang berbagai-bagai. Sebab itulah maknanya insan itu perangai mereka itu tak sama. Sebagaimana tanah juga tidak sama keadaan dia. Ada tanah keras, ada tanah lembut, ada tanah masam, ada yang bau busuk, macam-macam ada itu. Itulah perangai manusia. Kecuali orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan nabi-nabi dan rasul-rasul alaihimussalatu wassalam, mereka ada ismah pemeliharaan. Oleh kerana itu jalan selamat proses ialah kembali kepada jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahawa mereka akan selamat. Allah
Ada kata Syekh Sya'rani, ya, ulama besar, wali besar. Dan kata si Imam Junaid radhiyallahu anhu, barang siapa diam ia kepada yang lain daripada Ta'ala, saya cuba akan dia, dan didinding sebutnya daripada hatinya, dan dilakukannya atas lisannya. Kata Imam Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu, Raisul Muhaqqiqin radhiyallahu anhu, barang siapa diam ia kepada yang lain daripada Allah Ta'ala. Apa maksud diam dia selain daripada Ta'ala? Mana hati dan kalbi tadi berpegang, bergantung, seronok dengan diri dia, bukan dengan Allah Ta'ala. Dia seronok, dia bergantung, dia sedap dengan usaha dia, dengan ikhtiar dia, dengan kepandaian dia yang Tuhan beri tadi. Dia perasan sudah terlalu hebat. Itu makna satu kesilapan besar. Sebab dalam perjalanan sufiyah bahawasanya hendaklah kita yang pertama sekali ada besar i'timad qalbi dia hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia berpegang dengan yang lain daripada Allah Taala. Kalau dia berpegang lain Taala, maka jalan dia sudah keliru, ya. Atau pada diri dia pun tak dibenarkan. Wala takilni ila nafsi tarfatal ain, di mana Allah Taala menyatakan dalam hadis Nabi Muhammad, wala takilni, jangan kau serahkan diri aku padaku ya Allah, tarfatal ain, walaupun sekelip mata. Tidak, kita sentiasa bersandar, bergantung hanya kepada dia saja. Dan banyak kan kita ni bila banyak ilmu kan dia rasa dia hebat dengan ilmu dia. Banyak harta pula sebab dia seronok dengan harta dia yang banyak, pangkat, jawatan, nama. Itu semua benda makhluk yang tidak ada ke mana kan. Ya, perjalanan ke Tuhan kena bersih ke benda. Kalau tidak, dia tak akan jumpa cahaya makrifat daripada Ta'ala yang sebenarnya. Itu kata Imam Junaid radhiyallahu anhu, barang siapa diam, mana sukunul qalbi, itu maksud diam ni, kepada yang lain, mana selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dia menyandarkan diri. Sebab itu dalam doa seorang daripada wali besar dia kata, Allahumma inna natawassalu ilaika bi jahi Nabi sallallahu alaihi wasallam an tahfaza qulubana minal maili ila ghairi. Dia doa, dia bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna natawassalu ilaik, ya Allah, ya Tuhan kami bertawassul kepadamu. Mana minta dengan Ta'ala, ya, dengan keberkatan Habibullah Rasulullah SAW. Itu yang sebenarnya. Dua Habib ni marah kata syirik, macam-macam dia kan. Apa kita minta? Saya bertawassul antahfaza qulubana, ya Allah kau peliharalah hati kami, antahfaza qulubana minal maili ila ghairi, daripada cenderung kepada selain Allah Ta'ala. Kita minta bantuan dari Allah supaya Allah SWT membantu kita. Apa dia bantu yang kita minta? Supaya kalbi kita jangan tergantung dengan yang lain, jangan berpaut dengan yang lain daripada dia, jangan seronok lain daripada dia, jangan berpaut selain daripada dia. Kalau berpaut dia, jawab dia apa? Sudah batal, perjalanan dia rosak, perjalanan rohani dia akan rosak. Zahir nampak elok tapi dalam sudah keliru dipanggil, ya. Barang siapa diam ia kepada yang lain daripada Ta'ala, jawab dia, nasai dicoba akan dia, ya, dia akan diuji oleh Ta'ala. Dan kemudian didinding sebutnya, ya, nasai mulut dia payah nak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Dia sebut dia punya cerita je. Dia sebut dia punya cerita saja, cerita dia dengan Tuhan tadi. Allah didinding sebutnya daripada qalbi, daripada hatinya, dan dilakukannya atas lisannya, ya. Itu semua ujian daripada Ta'ala bila insan, ya, mana silap langkah dalam perjalanan menuju kepada Ta'ala. Berjalan menuju ke Tuhan, hukum wajib fardu ain, fafirru ilallah, hendaklah kamu berjalan menuju kepada Allah. Itu nas pampang dalam Quran, untuk sampai ke hadrat dia, maka kena berjalan. Maka dia kata, jikalau telah putus ia daripada barang yang diam ia kepadanya, nasai dihilangkan telah akan balanya. Maka jikalau, ya, telah putus, pada dia putuskan kontak kalbi dia, pegangan dia, perasaan sedap dia dengan makhluk, dengan diri dia, dengan ilmu dia, dengan amal dia, ya, dengan hal dan akwal dan makam dia tadi tu, dia putuskan semua tu. Bahkan terus kata menghadap terus betul-betul kalbi di hadrat Allah Ta'ala. Itu dia kata paslun, kerat, putuskan.
waslun, wasal dia akan sampai. Ya, faslun waslun. Fasal wasal. Siapa berani ikat dia akan sampai. Ya. Siapa yang tak berani ikat, dakwah dia tak akan sampai. Kerat apa? Kerat pandangan kalbi daripada makhluk. Betul-betul dia menghadap ke hadrat Tuhan. Betul buka. Ya, kalau tidak tak terbuka kan ni. Dia tak terbuka pun kan. Jalan tergaba-gaba lah jawab. Tu. Maka jikalau telah diputus ia daripada barang yang diam ia kepadanya. Sebelum ni kalbi dia menghadap pada makhluk. Kalbi dia menghadap kepada diri dia, kepada kebesaran dia, usaha dia, pangkat dia, gah dia. Dia masuk je suluk tak bila baca warid teman-teman. Dah habis tuan dah tak ada dah dia je nampak. Betul. Ya, dulu macam-macam kepada dia pegang sana pegang sini, temberang dia macam-macam. Dia kena pukul zikir dan sunut, lenyap habis benda tu. Dia tanya pun dah tak nampak lain lah, nampak dia je. Betul tu. La na'rifu innahu. Dia tak kenal melainkan dia. Sampai peringkat tu warid besar kan. Warid bila pada terpadam pandangan makhluk, dia nampaknya dia je. Dan dia tu kena kenal lah, ya, siapa dia sebenarnya. Dan cara mengenal tu pula ada peringkat-peringkat tentang ni. Pembukaan kadang orang cakap dia je. Di kalbi dia tempat lain, kena segegah sikit dia berpusing. Mulut cakap dia pun ada juga. Tu lebih temberang banyak ni. Dia je lepas tu tuan uji sikit mengelupa. Ya. Dia kalau betul dia saja, yastawiya indahu al-faqr wal ghina, al-marad was sihah, al-izz wal zul. Sama tu kalau betul. Ya. Kalau tahu betul dia je, sama je. Fakir dengan kaya sama gitu. Duit yang kocek dia ada tak ada serupa. Orang maki dia, orang puji dia serupa je. Tu betul dia. Tu baru dia betul. Kalau maki dia terangkat masih pandang orang lagi, tu kan dia tu bohong. Cakap ramai orang boleh cakap dia je dia siapa dia? Man huwa? Siapa dia tu? Ya. Sebab tu dia uji kan. Al-Harisah, ya, bila rutin pagi-pagi Rasul tanya dia, di antara dia satu hari dia kena tanya, apa keadaan iman kau balik ni? Ya, dia pun cerita lah iman dia gini sedap. Apa tanda dia? Sudah tanda, dia nak tanda dia bahawa terbayang-bayang apa yang kau sebutkan ya Ta'ala, ya Rasulullah, keadaan di syurga tu Masya Allah seolah-olah la ra'aita akraba ilaihi, macam terbayang depan dia je. Maknanya satu benda tu ada tanda dan alamah, ya, tanda dan alamat dia. Kalau betul kita dengan dia semata-mata, nanti dia uji, dia tengok tuan, ya, sampai dia tak terasa apa tuan, tak terasa apa, melainkan rasa dia dengan dia betul. Sebab dia perlu suluk tuan, yang mentakyinkan suluk tu ialah mursyid dia, ya. Kadang-kadang dia keliru kan. Dia kan dalam perjalanan sufi, di antara dia banyak sir rahsia kan. Perjalanan ke alam satu alam dia mesti dipimpin oleh mursyid. Kalau dia berjalan sendiri tu nama jin masuk. Bang, atau mula mendakwa lah. Dia dakwa dia hebat, kadang mursyid dia ketawa. Dia baca warid sendiri macam-macam sekarang ni kan. Atau mula mengakulah gini macam-macam. Dia kata Syekh Wahab Syarani akan datang ke akhir zaman. Syekh Wahab Syarani dia pernah wali besar, kutuk besar. Bersepah orang jadi mursyid, sana mursyid, sini mursyid, bukan persit banyak itu. Ya, bila berjalan dia tak ada jalan betul-betul, dia diaku oleh mursyid atas. Ya, model itu. Sebab tu kalau dalam tarekat Naqsyabandiyah ni, pewarisan mursyid mesti daripada guru mursyid punya mulut sendiri zahir dia mengaku. Ada apa namanya pengikran dia. Dia tak main nampak-nampak. Ya, ni saya nampak ni puasan ni kena guru lantik tembong ya. Ya, dia kalau tak ada maknanya nas daripada zahir, daripada murid sendiri, daripada khalid mursyid atas yang melantik, dia tak boleh pakai. Kalau sekiranya mursyid tak sempat lantik, dia akan mesyuarat khalifah kanan atas melantik. Itu dua cara je. Dia tak ada cari saya nampak ni ilham tu bohong. Dia banyak lebih bohong ini. Ya, betul mengakulah. Itu yang kata dalam hikam akan belakang, ilahi man kanat mahasinuhu masawi fa kaifa la takunu masawihi masawi wa man kanat haqa'iquhu da'awi fa kaifa la takunu da'awihi da'awi. Ilahi wa tuanku man kanat mahasinuhu masawi, mereka yang adalah amal saleh dia tu dikira maksiat. Sebab apa? Wujudil afat, ada penyakit dalaman. Ya, fa kaifa la takunu masawihi masawi, maka betapa tidak maksiat terang-terang jadi maksiat, taat wajib jadi maksiat.
Kemudian wa man kanat haqa'iquhu da'awi, hakikat dia tu dakwa je bukan betul, maka pakai fala takunu da'awihi, da'awi mereka kepada bahawa tidak, kalau mulut dia dah keluar di mulut, mengaku sana mengaku sini, ya. Itu banyak ini, jangan terkeliru. Baik, ya, sebab jalan kerohanian, jalan orang tak apa nampak. Kalau kita semayang, kaki kita ada itik cecak, orang boleh tegur tuan, ya. Tuan nampak ada itik cecak kat kaki tu, oh terima kasih, kita pergi basuh. Sebab dia benda zahir. Kalau benda dalam, dia keliru sampai ke mati, dia bawa habis. Jaga. Sebab dalam perjalanan ni macam niaga lah tuan, ya. Orang berniaga, kalau tak untung jangan rugi. Itu kena betul-betul. Kalau tak untung jangan rugi. Betul-betul jaga tuan. Sebab benda ni macam-macam hari ni, ya, keliru. Allah Karim. Tu kata Imam Junaid radhiyallahu an, ya, barang siapa diam ia kepada yang lain tu bukan kepada apa, lain betul, berbagai-bagai tu, nisbah pada orang, nisbah kelakuan, nisbah makam dan sebagainya, semua lain, tak fokus betul kepada hadrat Allah Ta'ala. Maka jikalau telah putus ia daripada barang yang diam ia kepadanya, manakala diputuskan mana sangkutan qalbi dia, roh dia, sir dia daripada yang lain, saya dihilangkan Allah akan balanya, ya. Diputuskan dari Tuhan akan hilangkan bala pujian dia, tawajuh qalbi pada makhluk, itu bahaya besar. Berhadapnya hati kepada makhluk itu bala besar yang menyebabkan ekoran dia, amalan dia semua habis, jadi rosak, riya, ujub, semua masuk macam-macam. Dan dikalau sentiasa atas diamnya, saya ditinggalkan Allah Ta'ala pada segala hati makhluk kasih atasnya, dan dipakaikan dengan pakaian tamak, maka bertambah-tambahlah ragibnya kepada mereka itu, serta ketiadaan kasih daripada mereka itu, maka jadilah hidupnya lemah dan matinya menyesal dan duka cita. Allahumma sallimna. Dan dikalau sentiasa atas diamnya tadi itu apa, ya, manakala sentiasa kalbi dia tadi itu wukuf ma'al khalaik, tertambat dia dengan makhluk, saya ditinggalkan oleh Ta'ala. Dia golongan ada matruk, dipanggil orang yang ditinggalkan daripada segala hati dia makhluk kasih atasnya, ya. Dan pakaikan akan dia pakaian tamak. Bila dia tak boleh putuskan lagi, dia masih lagi terikat, tu dia kata farrik galbab minal aghyar, potongkan kalbi kamu daripada yang lain daripada Allah Ta'ala. Kalau dia tak potongkan, dia masih tinggal, maka jawab dia tu, dia berikan bala besar, hati dia kasih kepada makhluk, ya. Sebab tu kita kalau rasa lagi dengan makhluk, dia puji kita rasa lain, kalau dia kaci pula kita rasa lain, tu belum lagi. Dia sampai peringkat istiwa uzami wal madhi minal ammah. Sama je bagi dia, orang puji tak rasa apa, orang caci pun dia tak rasa apa. Tu betul hati dengan Tuhan, ya. Allah. Dan dipakaikan dengan pakaian tamak. Bila hati dah ikat dengan makhluk, confirm ni kena penyakit ni, tamak, ya. Penyakit tamak habislah. Ma basakad arsanu zullin illa ala bizri tamain. Tidak merantingnya ranting kehinaan dalam diri seorang, melainkan dia tumbuh daripada biji benih tamak. Ranting dan ni tak meranting. Ranting dia sebelum ranting apa, dan dahan. Lepas dahan apa? Batang. Lepas batang biz, benih, ya. Kita tanam benih, kemudian ditumbuh jadi batang, lepas batang dikeluar dahan, pada dahan dikeluar ranting. Arsan tu ranting. Mana dalam susunan ni yang paling banyak ranting, ya. Dalam susunan kayu, batang kayu ni ranting paling banyak. Buat dihaluskan ranting keliling, lepas tu bagi dahan bagi batang ni. Mana arsanu zullin, ranting-ranting kehinaan yang sangat banyak tu, dia punya benih pokok tu apa tu? Pokok tamak lagi. Bila kalbi dia tamak aja, dia macam karun kan, ya. Akhirnya zakat boleh tak keluar. Itu tamak zahir. Yang batin tadi tamak dia apa? Berpaling hati dia lain daripada Ta'ala. Dia nakkan apa? Pujian makhluk, pandangan makhluk, semua tu. Ini banyak kena bahaya kan ni. Bahawa ni semua benda-benda dalaman. Kalau benda luar, ya. Kalau benda luar macam tadilah, kain dia kotor, kain dia koyak, dia semayang kiblat dia sengit, semua boleh tegur lagi. Tapi kalau kiblat dalam dia sengit, siapa nak tegur? Dan kalau kita ada perjalanan khas untuk membincangkan perkara ni, itulah perjalanan ahlillah atau arifina billah.
Fatuman lam yataghalghal bihadhil ulum mata musiran 'alal kabair wa huwa la ya'lam. Kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, barang siapa yang tidak memfokuskan perjalanan ini dengan panduan daripada kupasan-kupasan ulama-ulama wali-wali yang muktabar. Lepas tu kalau kita tengok mana-mana tarekat sufiah muktabar, dia punya imam-imam ulama besar berlambak-lambak kitab di karang. Ya, sebab apa di karang kita banyak supaya kita jangan keliru. Ni ada lebay malang ni, kita tarik dia. Ya, banyak dah kita jumpa ni, tarik zikir dia, tak payah belajar. Ada syaitan kan. Tu syaitan gondol lagi. Nah, maka mudahlah dia tipu orang, dia jadi syekh, dia tak ada ilmu, kan? Sebab tu kita tak payah belajar, tarik dia. Habis dah. Dia bawa pergi alam misal pun dia tak kenal. Lepas tu dia kata dah sampai. Jam kita dah jumpa orang macam ni banyak. Dah sampai tu sampai ke mana je? Sampai pasal Gesil. Ya. Bawa alam misal dia tak kenal. Perjalanan roh mana perjalanan banyak lagi lapisan dan lepas tu dia mula reka lah, dia baca buku-buku yang bukan-bukan kan. Wah, dia perasan ni sampai banyak ni, penipu banyak dan jaga baik, jangan tertipu. Tu Syekh Wahab Syarani kata tu berlambak akhir zaman ni. Ya, sebab dia kena betul-betul pendetilan dia. Ya, semua kalau tuan-tuan tengok, ya, Naqsyabandiyah ke Ahmadiyah, masyaallah. Kalau pergi di Mesir dan Syekh Ja'fari, satu kitab, satu kedai tu, kita ingat buku tu, kitab-kitab karangan tu dia jual tu, kitab sama tak, dia seorang ni satu kedai tu buku dia. Satu kitab tu kedai tu karangan Syekh Ja'fari, wali besar kan tu. Tu dia hurai perjalanan zahir batin, dahsyat betul. Sebab apa tujuan dia buat tu? Dia tulis benar-benar apa tu? Dia bimbang jangan orang belakang keliru. Bila tak ada ilmu, kata tarik aja tu, yang keliru banyak dan dia mengaku bukan. Tu jangan kita ni ada da'awi tu, dia aku perasan. Kesian kan ni, kita kesian tengok. Perasan aku dah sampai, aku faham tadi. Perjalanan tak tahu, tu je masalah. Lepas tu mulalah mendakwa sana, mendakwa sini. Banyak ni, bukan banyak. Mana-mana pada intan ni. Takut keliru. Kenapa takut keliru? Sebab Nabi dah letakkan al-ilmu imamul amal. Ilmu tu imam bagi amal. Rasul letakkan. Bermakna kita bila nak berjalan kena ada pimpinan. Rasulullah Isra Mi'raj siapa pimpin? Jibril. Walaupun hakikat Rasulullah lebih tinggi martabat daripada Jibril, sebab kita tahu martabat tinggi di Sidratul Muntaha. Lepas Sidratul Muntaha Jibril tak boleh masuk. Aku masuk terbakar aku alam nur. Nabi masuk sub. Itu menandakan Nabi itu ialah nur, Rasul ialah nur. Ya. Itu di tantan ni ujar banyak lagi dah. 70,000 hijab dan kalau dia masuk tu hangus dan ya, Jibril tak masuk. Akhirnya kita tahu makam tapi di awal siapa pimpin? Jibril. Ya, bukan makna situ Jibril itu lebih tinggi, tak nak isyaratkan bahawasanya talabul syekh wajibun ala kulli murid. Mencari akan mursyid yang kamil itu kemestian. Ya. Pastikan dulu tuan, pastikan dengan ilmu dan sebagainya. Kalau ilmu tak ada ni bahaya kan, mana-mana berjalan. Lepas tu dia mulai mengarut. Ya. Ketidak masyayikh guru-guru besar, pimpinan atas semua tarekat dan kata dia tak tulis kitab. Ya. Tak ada kitab, tarik je. Putuslah tadi minta sebab tarik kan, ke mana pergi dia tak tahu tuan. Lepas tu kena betul-betul dalam perjalanan ni kena mahir betul lah. Sebab jalan dalam, kalau dia terbabas kan, Allah na'udzubillah, bahaya tuan. Lepas tu mula mendakwa yang bukan-bukan. Ya. Allah. Sebab apa dia jadi gitu dan tu? Tamak apa? Tamak pujian, tamak sanjungan. Itu semua tamak, bukan tamak duit dia sebenarnya. Maka takut olehmu hai orang yang berakal dan jangan engkau terperdaya dengan kesukaan dunia. Ya. Dunia ni sama ada dunia bentuk dunia atau dunia dalam bentuk akhirat. Yang paling baik dunia bentuk akhirat. Dunia bentuk dunia senang. Dia dunia dalam bentuk akhirat, nampak amal akhirat tapi jadi dunia. Tujuan dia tadi itulah dia tamak. Ya. Allah. Dan meniatkan menyesal dan duka cita, dia akan jadi bendan penyesalan besar di akhirat. Na'udzubillah. Dan kata si Abu Hasan Al-Warraq An-Naisaburi radhiyallahu an, bermula jinak dengan makhluk itu mengkaburkan, ya, dan tetap kepada mereka ahmak.
Kalbi kita dan dia panggil, kadang-kadang sufi dia panggil makamul uns, makam kejinakan kalbi dengan Tuhan. Kalau dia letakkan jinak dia dengan Tuhan, jawab dia dengan makhluk, hati dia apa? Renggang. Kalau dia renggangkan hati dengan Tuhan, dia akan tertambat di dua itu. Dia akan tertambat dengan makhluk, dia panggil hati dia jinak dengan makhluk. Itu apa dia panggil? Mengkaburkan. Apa mengkabur? Jalan dia akan jadi samar dan tak akan nampak. Satu. Dan tetap kepada mereka. Apa tetap? Sukunul qalbi ma'al khalq. Itu makna dia. Tetap hati dia dengan makhluk. Itu apa dia panggil? Ahmak, terlampau bodoh. Itu dia. Ahmak ni terlampau bodoh. Tak ada manusia paling bodoh, dia pergi letak hati dia dengan makhluk. Makhluk siapa? Dan kita sama je. Orang dua orang dalam penjara kan, kita minta dia tolong, boleh kan? Minta tolong lepaskan anak, dia bilang hentaklah tolong lepaskan anak. Lepas apa duduk dalam lokap? Mana orang yang masjun terpelihara macam mana dia nak lepas, ya? Atau maksud dia orang yang menggantungkan harapan kepada makhluk sama makhluk, sama lah macam mana surah Ankabut adalah kias sindiran tajam dia kata laukanu ya'lamun, kalau kamu faham dan kata masalul ladzina attakhazu min dunillahi awliya kamasalil Ankabut ittakhazat baita wa inna awhanal buyut la baitul ankabut laukanu ya'lamun. Perbandingan orang yang mengambil selain dari Allah sebagai sandaran dia, maka sama dia macam labah-labah yang menjahit sarang dia. Ya, mana laba-laba dia buat sarang, dia perasan dia boleh elak daripada hujan. Kalau hujan sampai dia basah tak kan? Basah. Kalau panas tembak kan, panas dia rasa panas, tak menyimpan apa pun. Ya. Kemudian Tuhan sebut wa inna awhanal buyut labaitul ankabut, serapuh-rapuh rumah laba-laba. Kita ambil penyapu sekali embuk je habis roboh. Ya, itu serapuh-rapuh. Maka jangan sandarkan benda yang rapuh, tu maksud ini. Ya, ni sebab kita dengan Tuhan, makhluk tak ada apa. Lau kanu ya'lamun, kalau kamu faham, ya, tu Quran bagi jelas terang tu. Dan takut olehmu orang yang berakal, jangan engkau terperdaya, ya, dengan kesukaan dunia dan segala pekerjaan dunia. Jangan sangkut kalbi kita, terhijab nanti. Dan kata Syekh Abu Hasan Al-Warraq An-Naisaburi radhiyallahu anhu, bermula jinak dengan makhluk itu mengkaburkan, dan tetap hati kita pula kepada mereka itu ahmak, dan diam kepada mereka itu lemah, dan iktiman atas mereka itu dhaifun. Mana iman kita akan jadi dhaif, lemah bila kita gantungkan kalbi kita dengan dia. Sebab urusan sama kalbi ni, kalbi sihat semua sihat, kalbi rosak dia rosak. Ini dia antara. Maknanya jangan kita jinakkan kalbi dengan makhluk, jangan kita tetapkan sukun kalbi dengan makhluk, dan jangan kita diamkan kalbi dengan makhluk, dan jangan iktimad pegang dengan dia. Bahkan iktimad ala Allah, kalbi kita sukun ma'allah, itu boleh betul. Kalbi, ya, jasad tak apa. Jasad ni kita berkawan apa semua tak ada hal, cuma jaga syariat, jangan langgar, dah lah. Ya, dia nak menjaga ke buat kerja sendiri ke darat laut pejabat pergilah, tak ada hal. Itu urusan sementara belum masuk kubur. Yang kita kejar semua lihat yang zahir, dan bekerja apa, cari makan semua sampai belum itu kubur, ya. Ya, mereka sentap nyawa, so dibaling mayat dalam kubur je lah. Tu je. Yang ni banyak orang keliru, yang ni makan dijaga, bukan disusah. Padahal yang dalam tu hakikat diri dia tu yang mahal. Yang ni akan irtihal, dia akan berpindah meninggalkan dunia sementara ni, akan menghadap Allah Ta'ala dan hidup sebenar di sana. Ya, sebab tu kalau manusia menumpukan hanya pemikiran pada hidup jasadiah, hidup luaran ini, ya, maka orang tu sebenarnya tak perasan dia sedang diazab oleh Allah Ta'ala. Qad azabakumullahu bi hayatil jismaniyah. Allah azab dia dengan dia menumpukan hidup jasmani, hidup makan minum tu je kan. Ya, pernah yang dalam yang besar tu dia tak uruskan, maka orang tu orang paling rugi, dan sedang diazab pada hakikatnya oleh Allah Ta'ala. Itu ulama sebut. Dan apabila dikehendaki Allah Ta'ala pada hamba itu kebajikan, maka jadikan jinak dengan dia. Maknanya insan itu dibukakan jalan kebajikannya, jalan selamat dunia dan akhirat. Bila Tuhan tarik kalbi dia, ni bukan kita boleh tarik, bukan kerja kita ni, semua injizab daripada dia kan. Ya, dia tarik kalbi kita, dia jinak dengan dia. Ya, dan maknanya sebutnya tadi dengan dia, dan tawakal atasnya, dan terpelihara sirnya daripada menilik kepada mereka itu, dan zahirnya dan iktimadnya atasnya mereka itu. Semua tu Tuhan beri, itu pakaian-pakaian rohani yang cantik. Dan
Itu semua kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tawakul itu sifatul qalbi. Ya. Tergantungan i'timad itu sifatul qalbi, semua sifat qalbi. Allah. Dan kata Abu Hanifah radhiyallahu anhu, kata Syekh Abu Hanifah radhiyallahu anhu, telah duduk aku kepada manusia 50 tahun, bercampur aku dengan makhluk manusia, maka tiada aku dapat akan seorang daripada mereka yang mengampuni ia akan dosaku bagiku. Ya, 50 tahun aku duduk, bila berlaku kira-kira ni, nak dapat ampun dia membayar kan. Kerana dia berdendam pula, kau jaga besok akhirat aku tuntut dia. Itulah perangai manusia. Dan tiada menyampaikan ia akan laku ketika putus aku akan dia. Bila ada masalah tak ada yang tolong pun. Dan tiada yang menutup atasku kemaluanku. Kalau kita ada kesilap, dia tukang canang kan. Kadang depan kita bukan main, belakang dia tala. Ya, depan kita bukan menyangguk, macam terkukur dia angguk. Belakang dia lanyak macam-macam, dia tikam dengan tombak dia pergi. Ya, betul lah ni akhir zaman punya sifat, tak boleh lagi ni, yang banyak bersepah akhir zaman ni. Baru Rasulullah sebut, ya, aqallu ma yujadu fi akhir zaman rizqun halalun wa akhun yusaku bih. Benda yang sangat sikit didapati pada akhir zaman, kata Rasulullah SAW. Pertama, rezeki yang halal, dah tak banyak. Manakala kita ambil banyak tu memang ada ikhtilat, memang ada bercampur dah, mengaku je lah kan. Ya, yang halal dah tinggal sikit, ada tapi tinggal sikit. Batu para ulama dia jalan ambil taklid. Dan kedua, wa akun lisakubi, saudara sahabat yang betul-betul, yang amanah, yang betul-betul dengan kita, tak ramai kan, sikit. Ya, ditikam belakang ni banyak tu maksudnya. Akhir zaman bersepah ni perangai, kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab tu jangan gantungkan hati kita dengan makhluk. Senang. Ya, dia nak puji ke, dia nak kata, nak apa lagi jalan sama dia. Itu kan urusan kita. Ya, urusan kita adalah membetulkan rohani kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau rohani tak betul, jadi masalah. Ya. Rasulullah letak kunci dekat itu dan. Ya. Jangan ada lebih temerang dan nak temerang. Rasul, hadis sahih. Dalam baik semua baik, dalam rosak semua rosak. Tu je. Tu kunci besar. Inna fi jasadi bani Adam mudghah, iza salahat salahat sairul jasadu kullu wa iza fasadat fasada sairul jasadu kullu, ala wa hiyal qalb. Dalam jasad Adam ni ada sekatul daging, bila dia baik semua baik, bila dia rosak semua rosak. Itulah qalbi. Baik ilmu qalbi, ilmu sir, ilmu besar, dan dia menuju kepada tauhidul has. Tauhid am kita ngaji sifat 20 kan, membina akidah. Yang ni bukan membina akidah, lanjutan dia. Ya, bukan membina akidah, membina taqarrub, membina mukasyafah dengan dia. Itu lagi tinggi. Dia panggil tauhidul has. Itu pakaian nabi-nabi, pakaian rasul-rasul, para awliya. Ya, dia duduk tamkin sini baru sah betul dia jadi hamba kepada Allah Taala. Wa ma damal abdu lam yashahid awsaf rabbi al-azimah la yumkinu an yakhruja min awsafin nafsi al-laima khurujan kullian. Itu kaedah besar kan. Selama mana hamba tidak dibukakan makamil mukasyafah dengan Tuhan, musyahadah dengan Tuhan, tak terbuka lagi kan. Sebab ilmu ni pergi ke arah tu. Orang mentauhid betul dengan dia. Ya, pemandangan dia tauhid hanya dia dan lain tak ada. Keseronokan kalbi dia dengan dia, bukan yang lain. Ni kadang insan dia cakap mulut dia je, sedap tuan dalam lain kan. Sebab kena settle dalam tu betul. Kalau dalam dia tepat betul, sebenar-benar tidak ada tipuan. Tengok ada kehasilan dia banyak kan. Habis. Allah selama dia tidak duduk betul-betul dalam musyahadah ke Tuhan, ya, maka la yumkinu an yakhruja min awsafin nafsi alim. Dia tak akan boleh keluar daripada nafsu dia, sifat nafsu yang keji sebagai keluar secara mutlak, total dia tak keluar, sangkut indan. Ya, sebab tu dia bila menghadap tepat baru dia bersih. Tapi tepatlah, bukan tepat kat mulut. Kena banyak-banyak tepat kat mulut dia bercakap, dalam tak ada apa pun. Ya, itu penting kepada mursyid dan mursyid punya salah-silah yang diaku oleh mursyid atas. Dia kata ada Sofi ni, mursyid atas dia laku, ya, lain semua dia aku, bukan lain sendiri yang berhad dan ni. Pada satu ketika ada seorang mursyid dia pimpin dan ni, anak murid dia punya kedapatan ujian tu besar kan. Kalau tuan-tuan cempakkan cincin kan tengah laut, dia boleh ambil isyarat ni. Dia tengah tarik zikir ni, dia boleh ambil kan, sap datang.
Kalau kena kita, wah hebat dia ni, dia menguasai alam ni apa. Bila cerita tu guru syaitan tu dia tu. Tak beranjat dia tu. Yang kau dapat tu syaitan dia. Tak beranjat tuan. Kau duduk tu bukan arah betul, tu arah jin kau duduk tu. Jaga tuan ni. Tu. Dia kena betul-betul. Kalau tidak kan babas nyanyi je. Dan apabila telah nyata bahawa sendiri kendaki hak kita Allah daripada segala hamba itu, dia panggil jamak mereka itu atasnya, maka hendaklah menghadapkan hamba itu atas himmahnya kepadanya. Maqamul jam'i. Satu lagi dia panggil lawan dia maqamul farqi. Jamak warna jamak menghimpunkan. Berarti dalam istilah tasawuf dengan istilah sufi dia lain. Ittihad dalam istilah usuluddin kapi kan. Ittihad dia menyatakan Tuhan dengan makhluk satu, iaitu syirik. Kalau sufi ittihad makam tinggi, sebab bukan maksud dia sama macam tu. Bukan maksud jasad sama, tak. Ittihadul qalbi, mana pandangan qalbi disatukan. Syuhudul wahda fil kasrah, syuhudul kasrah fil wahda, mana pandang satu. Itu maksud dia. Bukan dia jasad dia sama makhluk, mana boleh. Allah Ta'ala zat hakikat dia lah lain, wajib kita mungkin. Maka jamak. Lawan dia farak. Farak mana hati dia tak dapat menghadap, tak dapat didekatkan dengan Allah Ta'ala, terjauh dengan Tuhan, berpisah dengan Tuhan. Itu farak. Kita berparak, bercerai kalbi dengan Tuhan. Itu makam yang jauh, baik. Maka hendaklah menghadapkan, apa makna hadap? Tawajuh hamba itu kepada himmahnya, semangat dia, tumpuan dia, matlamat hidup dia kepadanya, kepada Allah Ta'ala. Wa anna ila rabbikal muntah, kepada Tuhan kamu kemuncak dia. Berarti istilah kalau sekarang orang panggil apa? Istilah gunakan Allahu ghayatuna. Itu dia lah. Kemuncak yang paling besar, matlamat hidup Allah. Itu dia. Mana matlamat hidup kita? Dengan dia. Mengenal akan dia, taat kepada dia, tunduk pada perintahnya, ya, dan berdamping diri dengan dia, berselap dengan dia, berlazat dengan dia, bermanis dengan dia. Dan kalau dengan lain ya biarlah, ya. Dan ketahui ilmu bahawasanya syaitan itu tipunya dhaif, tiada baginya kuasa atasmu melainkan daripada melupakan kepadamu. Ya, syaitan bukan kuat sangat dan tak ada apa, dia makhluk. Tapi kerja dia apa tu? Melupakan. Sebab tu lupa ni ghaflah lawan dia ingat. Rukun paling besar dalam perjalanan ingat kepada dia Ta'ala. Jangan lupa. Ya, ghaflah ni bahaya besar, racun besar. Supaya berpaling engkau. Bila kita lupa ya, kalbi kita dah tak menghadap kepada kiblat roh ni, dan tertutup engkau daripada jalan yang betul. Akhirnya jadi jauh. Tiada baginya kuasa atasmu melainkan dengan melupakan kepada ini. Itu saja entah ni. Allah. Sebab tu jalan paling besar kali rukunun qawiyun inda tariqus sufiyah ila bakasatu zik. Jalan paling besar, rukun besar, dan membanyakkan ingatan hati kepada Allah Ta'ala sentiasa. Supaya berpaling engkau daripada dan tertutup engkau daripada jalan yang betul. Itu kerja syaitan, dia apa? Dia lalaikan kita. Dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kutub wali besar, dan ketika dalam suluk dia buka syafahkan. Tengok ilmu buka syafah dia nampak atau buka cermin bila tuan-tuan lap dia nampak kan? Nampak lah. Cermin bila air kita mandi dah lekat dengan sabun dapat tepik dan tak nampak. Kita pun ambil kata lap sampai berkilat. Kaki nyamuk dia nampak kan? Kita kata jauh kaki nyamuk dia nampak. Sifat kalbi insan ni dia panggil latifatur rabbaniyah nuraniyah. Dia boleh tangkap segala alam, dia boleh tangkap dengan syarat bersihkan dia. Dia bersih je pun terbuka. Tuan ni. Maka kita buka, kita nak apa dengan dia, bukan dengan alam tu. Alam ni tu tak ada, tak dapat, tak pun kan. Aras pun makhluk juga, syurga pun makhluk. Ya. Kita nak tuan dia. Ya, tuan dia dapat segala-gala dapat. Itu kenal, itu rahsia kenal akan dia dengan sebenar kenal. Ya. Dan supaya berpaling engkau daripada dan tertutup engkau daripada jalan yang betul, kerana dengki daripadanya, ya, sebab syaitan amat dengki kepada insan, pada makhluk ni, dan seteru bagimu, seteru yang cukup itu hebat. Sentiasa kalau boleh nak jadikan kufur manusia tu. Tapi hakikat bukan tangan dia. Kalau dia boleh sendiri pada hakikat, dah habis dari kafir kan. Habis orang dikafirkan semua. Tapi tak boleh. Ya, semua tu adalah hak Allah Ta'ala. Cuma sebagai ujian zahir dia, Tuhan jadikan dia sebab nak uji kita dengan berbagai-bagai ujian mana. Maka dia kata, fa iza alimta anna syaitan la yaghfulu anka fala taghful anta an man nasiyatuka
biyadik. Satu kaedah besar diberikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu. Fa iza alimta anna syaitana la yakulanka, apabila engkau telah ketahui bahawa syaitan tidak pernah lalai ia daripadamu. Seperti Imam Ghazali kata apa? Asy-syaitan farik wa anta masyghul. Syaitan farik, dia tak ada kerja pun tuan, kita masyghul. Kita banyak kerja, nak kerja tu nak buat program macam-macam ada. Kadang-kadang kerja saja yang kita bawa banyak pun ada. Syaitan dia tak ada kerja lain. Kerja dia apa? Idlalun nas, nak sesatkan manusia. Dia tak ada ke laut syaitan tuan. Dia tak ada menori getah, tak ada pejabat. Dia tak ada buka kilang, tak ada kan. Kerja dia satu je. Ya, nak menyesatkan manusia. Sedangkan kita macam-macam kita punya tugas itu gini. Sebab tu jangan kamu reka yang mana nasiah umum kamu dalam tangan dia. Siapa? Allah Ta'ala. Dia nak berlawan dengan syaitan, jangan lupa dengan Tuhan. Kembali ke dia, panggil dia, mak seru, minta pertolongan dengan Tuhan dia, baru selamat. Sebab syaitan ni kata Imam Ghazali macam anjing. Ya, bila kita datang dia salak kita kan. Kita datang ke rumah Cina tu, dia salak kita. Jangan kita salak dia. Dia salak kita salak. Lama kita macam dia pula. Ya, panggil Tuhan dia tu. Kan Tuhan dia keluar. Lagi anjing tu. Habis selesai sana. Panggil Tuhan dia. Kita dalam urusan ni panggil, rayu, dampingkan dia, tawajuh kalbi kita dengan Tuhan. Selesai dah, tak boleh masuk kan. Dia kalau hati dia daim ma'allah, syaitan dekat antara kau. Tengok Sayyidina Umar tuan. Hebat tak hebat dia punya nur kuat dia, syaitan tak lalu orang gitu. Syaitan ya khaif an. Syaitan takut dengan Sayyidina Umar, dia lalu. Kalau Sayyidina Umar takut dengan Rasulullah lagi lah, tak berani tuan ni. Tu sebab kadang masyayikh mursyid dan bila orang kena rasukan syaitan kan, dia tak sadar kan. Tok guru kadang dia datang rumah orang tu, dia pijak tangga, dia dah sadar dalam. Dia belum baca lagi, dia pijak tangga dalam tu keluar. Kita pula datang lagi kencang tu. Kata kau dengan aku sama je dia. Dia takut pun. Sebab apa dia takut? Kalau lebih kita kosong, kalau lebih kita kosong, tak kita menghadap Tuhan. Tak menghadap Tuhan, zulma, gelap. Apa dia takut kau dengan aku sama je. Pada awliya sinaran nur qalbi memancar, syaitan tengok bongkau dia lagi. Ya. Maka apabila telah kau ketahui bahawa syaitan itu tiada lalai daripadamu, dia fokus dia tuan-tuan, maka jangan engkau lalai daripada yang memerintah engkau. Jangan meminta dia. Siapa dia? Allah. Itu rahsia dia, kita kena kekal sentiasa kalbi dengan Tuhan. Jangan putus tuan-tuan. Dia kata banyak ni nak zikir, apa tak putus? Ya dah, Tuhan tak pernah putus nikmat kita. Ya, kita suruh bawa dia, jangan putus dengan Tuhan. Fi kulli lamhatin wa nafasin, tiap-tiap lamha dan tiap-tiap nafas, itu pakaian aulia kan. Waktu Syekh Ahmad Idris diberikan oleh Rasulullah tu zikir besar kan tu. Ya, orang faham dengan tak faham ni. Itu isyarat kepada makam aulia. Sentiasa kalbi dia dengan Allah Ta'ala. Dan tiap-tiap lamha, tiap-tiap nafas dengan dia. Baik, kalau kita tanya sekarang tiap-tiap nafas kita 24 jam dengan siapa? Dengan siapa? 24 jam full time sekarang kita dengan siapa? Dengan makhluk ke dengan Tuhan? Dalam semayang pun dengan makhluk lagi. Angkat takbir Allah Akbar, dah sampai ke laut pergi. Ya, projek dia macam-macam dalam kepala dia. Siap lupa rakaat pun ada. Itulah kurang hajau kita dengan Tuhan. Mulut kata wajah tu, aku tawajuh menghadap engkau. Kata empat lain. Ya, tak malu dengan Tuhan. Full time kita dengan, sampai dalam semayang tu untuk menghadap dia pun kita tak dapat. Luar lagilah, lepas tu kita temberang pula, kata kita macam makam tinggi dan ya, malu dengan Tuhan. Banyak menangis lah. Ya Allah, minta dalam semayang tuan-tuan, minta satu apa? Ya Allah, engkau tarik kalbiku menghadap engkau. Tu cukup tu. Ya, kalau di injizat berlaku tuan, dia sentap kalbi kita, dia tarik tuan-tuan. Kita tengok macam mana tukang saya Fir'aun, kafir tu melompat masuk Islam. Bila Tuhan tarik, dengan sebab apa? Asbab dia tengok mukjizat Nabi Musa, tongkat dia terlansam habis. Itu juga amantu billah. Fir'aun kat dia tak diheran. Itu kita nak sentapan. Allahu yajdabi ilaihi mai yasha. Tuhan menarik akan orang dikehendaki. Maka mintalah tarikan. Sebab tu anak murid bagi Sayyidi Ahmad Idris Ibrahim Ar-Rasyidi doa, Allahumma ja'alni minal muradin, atau Allahumma ja'alni minal majzubin. Ya Allah, jadikanlah hamba ni, padahal dia wali besar, orang yang engkau tarik kalbi ke arah engkau. Tu je kan, dia tarik aja, rasalah kita. Tarikan dari dia kita nak. Selama ni yang tarik kita makhluk. Ingatkan dia tak habis-habis. Pada semayang pun habis buat. Ya, semayang tengok dia senyum. Wah, ingatkan dia panak kan. Rupa untung banyak ini. Saya untung 2,000, hari ni 15,000 masuk. Senyum dia semayang. Allah.
Ya, itulah taraf kita dan kita nak rasa kita hebat. Oh, malu ke Tuhan ni. Angkat takbir belum rokok dah terbagai. Betul? Belum rokok dah terbagai. Itulah kita. Anak lah orang lain wallah alam. Tapi kita nak rasa kita hebat dengan Tuhan. Tak payahlah tuan-tuan buat malu. Allah. Sahabat Nabi anak tarbiyah didik Rasulullah SAW pernah satu ketika tuan-tuan ni anak panah tu tak boleh cabut kat kaki. Nak cabut jalan nanti aku semayang dia. Dia angkat takbir sab, orang sentak apa tak rasa. Itulah dia makrifat yang paling kamil sempurna, dia tawajuh bulat dengan Tuhan. Kita bukan nak panah tuan, nyamuk gigit terangkat. Itulah taraf kita, ya. Hati kita tak menghadap dia, ya, menghadap tempat lain. Itu masalah dia. Allah. Jadi berdepan dengan syaitan tadi, jangan ada agak dia, kita pergi adu terus kepada Tuhan segala-gala. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dah memerintahkan engkau dan memerintahkan dia, syaitan semua makhluk dia dengan kudrahnya. Itulah Tuhan sekalian makhluk dengan sentiasa menyebut dia, sentiasa tu. Ya. Sebab kalau zikir sikit tu zikir orang munafik. Quran sebut la yazkurunallaha illa qalila. Orang munafik ni tak sebut Tuhan, tak ingat melainkan sedikit. Ya, mukmin tidak zikran kasirah tu Quran. Kalau kita nak ikut Quran kan. Quran dah sebut jelas tu. Kemudian cara dia zikir pula tabattul. Wazkuri isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtilah. Sebut nama Tuhan kamu Allah dalam keadaan tabattulan. Apa tabattul? Itulah lepas yang lain, kosong dengan dia betul-betul. Baru dia bagi ni. Dan mengikut suruhnya, sentiasa mengikut akan syariat dia dan menjauhkan segala tegahnya. Bahawa agama dibina dua dan ya, ad-din syatran fi'lun ma'mura wa tarkil manhiyat. Kata Imam Ghazali, dua je pecahkan agama. Buat disuruh, tinggal dilarang. Tu je. Dalam Islam tajuk besar dua je. Buat suruh, tinggal larang. Maka dalam suruh dia pecah dua, ada yang minal wajibat, ada yang wajib, ada yang masnunat, ada yang sunat. Larang begitu, ada yang haram, ada makruh. Maka pecahan bawah tu banyaklah. Tapi tunggak dia ada dua je. Buat disuruh, tinggal dilarang. Baik, kalau boleh buat tak benda disuruh, dilarang, kita tinggal kalau kita tak tahu apa benda yang disuruh. Boleh buat? Mana mungkin boleh buat? Mana mungkin boleh tinggal kalau kita tak tahu? Maknanya ilmu juga depan kan. Ya, kita kalau satu program besar kan, sebelum program berjalan, satu benda besar dia kena buat. Apa dia? Kita selalu buat program kan? Apa dia? Taklimat. Orang dah datang berjibu ni, tak ada taklimat, boleh jalan program tak? Tak boleh. Dia mesti ada taklimat dulu. Kumpulkan semua, beri taklimat sini. Baru orang nampak pencerahan. Program akan berjalan selaras. Ini tak ada taklimat, mereka buat dengan serabur program tak boleh. Ini mesti ada taklimat. Ya. Mana taklimat ialah kepahaman. Itulah ilmu maknanya. Maka taklimat kita ambil pada Al-Quran wa Sunnah. Itu dia menerangkan kita supaya kita faham. Baru kau pusing kau mana pun ilmu mesti dia ada dan Dia satu cerita yang kelakar tuan ni, pengiktirafan. Kita ilmu dia betul-betul kan, bersanad, berguru betul-betul. Pengakuan biar pengakuan daripada orang yang muktabar. Satu cerita dulu kan, tunggu cerita di pondok kan. Budak ni baru ngaji kan, baru belajar pondok 2-3 tahun. Jadi balik mengajar orang kampung, bacalah kitab Musalli kan. Orang kampung dengar baca, sadap sungguh lah gitu. Alim betul lah budak ni. Badan ngaji 3 tahun ni kan. Siapa yang mengaku tu? Orang kampung. Kita kalau yang mengaku tu orang besar tak apa, ulama besar kan, mengaku tu boleh kita itu. Mana pengakuan daripada orang yang mengaku je dia. Orang tak ada ilmu dia mengaku tak apa, ada hal lepas tu pula wah seronok jadikan menantu. Nah ni cerita dia. Lepas tu dapat belanja, dia beri seekor kebau. Suka budak ni, suka cakap dengan cikgu. Tuan guru alhamdulillah, orang kampung saya minat betul. Dia nikah sayang anak dia, bagi seekor kebau. Cikgu kata, harga kau seekor kebau je lah. Sian kau, dia kata, harga kau seekor kebau je, dia kata. Yang ni punya seronok je, dia rasa bangga kan. Guru kata, harga kau seekor kebau je lah, dia kata. Faham ni Jadi orang yang mengiktibar macam pun kan. Tu jangan keliru, kadang orang tak faham, dia kata wah gini letak orang. Siapa kita nak ukur, tali pengukur tu siapa dia. Kalau orang arif benar, muktabar ilmu dia, barulah dia mengukur tepat kan. Ni ukur-ukur tekan jadi apa tuan? Perasaan, sangkaan, sangka-sangka ni bahaya.
Habis tu. Dan satu lagi, bermula segala syaitan itu seteru yang mengerasi ia atas segala manusia. Ya, sebab perang nafsu syaitan perang besar, dia tak ada kali penamat, dan tamat-tamat kita membuat nafas akhir je. Perang dunia besar macam mana pun last sekali dia ada gencatan senjata kan. Perang besar dia adalah ada gencatan senjata habis. Dia ni tak ada ni. Ya, kita membuat nafas akhir boleh habis. Dan adalah dikenaki daripada demikian itu bahawa diperolehi daripadanya lupa dan sesat. Tu dia nak lahirkan manusia supaya lupa kepada Ta'ala. Sebab rukun perjalanan besar hudur kalbi dengan dia. Bila dia lupakan habis, mudah dia tarik. Ya, dan ditanya setengah mereka itu, dengan apa engkau maknanya tolak akan iblis? Maka katanya, kau tolak dia dengan apa? Dengan tiada kekal. Ya. Dengan tiada kekal. Apa maksud intan? Tolak akan iblis. Maka katanya apa? Kau tolak ya dengan yang tiada kekal. Maksudnya apa? Kita memandang dia bahawa dia makhluk tak ada apa, intan. Ya. Jangan berhadap kepada dia. Kita nak cari benda yang kekal. Sebab tu konsep dalam perjalanan Quran yang diambil daripada kalam Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam Quran sebut la uhibbul afilin, aku tidak minat dengan benda yang tidak kekal. Dah tak kekal apa kita kan, tolak insan ni. Kita menghadap pada yang kekal, huwallahu ta'ala. Dan satu lagi kata Malik bin Dinar radhiyallahu anhu, bahawasanya seteru itu melihat ia akan dikau dan tiada engkau melihatkan dia. Siapa dia? Syaitan lah. Ya. Kita berperang, berlawan dengan dia, mata kita tutup tak nampak. Memang berat jawab dia. Jadi cara dia macam tadi, rojok kembali kepada Allah Ta'ala. Mohon bantuan dengan dia, itu yang paling besar kali. Bangun malam-malam minta bantuan dengan dia. InsyaAllah. Man talabal ula sahilal layali. Siapa menuntut ketinggian, dia kena berjaga malam. Malam kena sentiasa minta pertolongan dengan dia banyak. InsyaAllah. Ya, Tuhan nak janji itu. Insyakartum la. Sekiranya kamu minta, ud'uni astajib lakum. Ya, walazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itu semua janji-janji daripada Ta'ala yang menunjukkan supaya kita memecut dan sungguh-sungguh kepada jalan di insyaAllah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ala Allahumma ufirna ya ma salafin sunnatuna wa inna khaira kullahu biyadi wa anta bina alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika